kita pada pagi ini yang berusaha Timbalan Pengarah Sedar Negeri, Perikanan, Peringkat Negeri dan Daerah, khususnya tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia sahaja, dengan izinnya kita diberi kelapangan oleh Allah untuk hadir dalam majlis ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan puan sekalian, terutamanya ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi hadir. Untuk makluman, saya rasa ini buat kali pertama Ustaz Muhsinul hadir ke Pejabat Sedar Negeri Negeri Sembilan untuk menyampaikan ceramah. Mungkin beliau pernah lalu di kawasan kita, tapi ini kali pertama mungkin beliau datang ke pejabat kita untuk menyampaikan ceramah khusus untuk kita pada bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi saya tidak mahu ucap panjang. Jadi dengan itu saya dengan ini mempersilakan Fadil Ustaz bagi meneruskan agenda ceramah pada pagi ini. Majlis yang hormat, silakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Yang saya hormati tuan pengurusi majlis, yang berusaha Tuan Timbalan Pengarah, para pegawai kanan, para staf Isda yang insya-Allah dirahmati, diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Syukur pada Allah kerana kita masih lagi disambungkan umur ataupun disambungkan kontrak untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dan menerus kehidupan ini bukan sekadar untuk meneruskan kehidupan, tapi untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah, selaras dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Jadi dalam apa jua pekerjaan kita, insya-Allah kita transformkan supaya menjadi ibadah. Mungkin ada orang silap ingat ibadah ni hanya di masjid, surau ataupun sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Bekerja ini juga merupakan satu ibadah. Dan mudah-mudahan dengan kerja yang kita lakukan ini, insya-Allah yang ada hubung kait dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Contohnya, kerja kita ni ada sangkut paut dengan urusan manusia. Jadi insya-Allah ia menjadi penyaksian di akhirat kelak. Dengan usaha kita, berkat usaha kita akan mendapat redha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita hari ini dah 10 Ramadan dah. Sekejap aja orang Negeri Sembilan kata. Orang Negeri Sembilan kata, kejap. Saya orang Terengganu, tuan-tuan. Tak apa boleh cakap Negeri Sembilan. Nanti cakap orang tu cara asli, cakap Melayu pula. Negeri Terengganu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita ini alhamdulillah 10 Ramadan. Kalau ikut perkiraan yang disebut, ada kata riwayat hadis, ada yang kata ulama, awaluhu rahmah, hari ini hari terakhir, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Itu ada riwayat kata itu hadis, ada juga yang kata itu kata-kata ulama pun ada, tapi dia tidak bercanggah dengan kebaikan. 10 pertama ni rahmah. Lepas tu kita tengok ramai orang datang masjid, surau, sembahyang berjemaah hingga kan hilang sifat, kan begitu. Hilang pun tak marah. Tapi yang kedua ni nampak kurang sikit. Dan yang terakhir tu lagi kurang. Sebab tu kita tak mahu Ramadan kita ni jadi seperti Akademi Fantasia. Tahun ni nak ada pula Akademi Fantasia. Dia tangguh 2 tahun, tahun ni nak ada balik.
Mungkin kurang penyanyi kot. Tu. Jadi kalau kita tengok Akademi Fantasia, mula-mula masa audition tu ramai kan. Ada yang tak pandai menyanyi pun pergi juga. Ramai je, agak-agak terpilih macam itu. Dan apabila terpilih 12 orang kebiasaannya lah. Dan minggu pertama belum ada penyingkiran, minggu kedua dah start penyingkiran. Akhirnya tinggal yang final saja. Jadi kita tak mahu Ramadan kita jadi seperti Akademi Fantasia. Kalau boleh Ramadan kita ni berkualiti seperti santan kelapa. Kelapa semakin tua semakin baik. Macam itu. Bukan jadi macam tebu. Tebu pangkal bawah manis. Hujung tawar. Jadi kita minta dengan Allah supaya Ramadan kita ni jadi Ramadan yang berkualiti, sebab di akhir Ramadan tu kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending daripada Ramadan ini, Allah Taala bukan janji ya. Allah Taala memberi satu penegasan di situ, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tak semua orang akan dapat takwa. Jadi kita minta dengan Allah kita dapat takwa. Sebab tu pada pagi ni saya nak bincang sikit dengan tuan-tuan berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kelebihan qiyam Ramadan. Jadi kita ni ada aktiviti siang, ada aktiviti malam di bulan Ramadan ni. Aktiviti qiyam ni maksudnya mendirikan ataupun menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Jadi hadis ni maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berqiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab ni mengharapkan redha dan ganjaran Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ni hadis sahih. Disebut dalam Bukhari, Muslim, disebut dalam Sunan Abu Daud, disebut juga dalam Tirmizi dan An-Nasa'i. Jadi hadis ni tuan-tuan, dia menerangkan tentang yang pertama galakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat dia qiyam. Qiyam ni dirikan malam. Jadi start diri malam ni kata ulama daripada mula ada yang ayat kata daripada start sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib berjemaah. Seboleh-bolehnya kita ni bulan Ramadan ni kalau boleh sembahyang maghrib berjemaah. Buka puasa, ini masalah sikit orang kita ni, maghrib biasanya kurang. Isyak ramai. Tapi tak apalah, start dengan isyak katakan. Isyak ni kalau boleh ada lelaki berjemaah. Yang perempuan pun kalau boleh berjemaah juga kalau suami ajak. Tapi ada juga orang perempuan ni biasa kan begitu. Masa mula-mula kahwin, kenapa tak pergi surau sebab suami tak bagi ke apa ke. Lepas tu ada anak kan begitu. Ada anak, lepas tu beranak. Lepas tu sedang-sedang tu tahun depan ada pula. Jadi akhirnya tak sempat-sempat pergi. Bukan muslimat di sinilah. Tu. Jadi tuan-tuan, tapi muslimat tak apa tak pergi masjid pun. Sebab yang paling afdal lelaki pergi masjid. Sebab suami pergi, perempuan dapat pahala percuma. Walaupun duduk rumah tengok TV. Tengok TV pula cerita masakan, tak masak-masak pun. Beli di pasar Ramadan juga kan begitu. Biasalah tu sebab tak sompet kan begitu. Jadi tuan-tuan, sembahyang isyak berjemaah ni, Nabi kata man shalla isyak fi jama'atin fa ka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang sembahyang isyak berjemaah seolah-olah dia qiyam separuh malam. Ini satu Allahu akbar kabira. Satu galakan yang pada bulan Ramadan ni senang buat. Senang buat tu apa? Sebab Nabi dah kata, Allah Ta'ala sebut iza dakhala ramadhanu futihat abwabul jannah. Apabila tiba Ramadan, Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabul jahannam. Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin. Dan Allah Ta'ala ikat syaitan-syaitan. Isu dia kenapa masih lagi ada orang tak buat? Sebenarnya yang tak buat tu bukan salah syaitan lah. Sebab syaitan dah kena ikat. Itu kerana nafsu. Sebab kita ni terlalu lama bekerja ikut arahan syaitan. Sebab syaitan ni dah jadi macam penasihat tetap kita. Sebab tu ramai orang yang tak boleh puasa,
ramai orang tak semayang, ramai orang macam-macam lah. Jadi kita harap kita tak masuk di situ. Jadi kita minta dengan Allah, kita ni termasuk dalam golongan orang yang semayang isyak berjemaah, sebab dapat ganjaran seolah-olahnya qiyamul lail separuh malam, tuan-tuan dan puan-puan muslimat. Kalau boleh galakkan suami, kalau abang sayang pada saya, pergilah masjid bang, kan begitu. Tapi orang perempuan ni ada juga yang marah suami pergi masjid. Bila-bila lagi suami dia pakai baju Melayu. Apa salahnya pakai baju Melayu? Samping. Tak salah nak pergi masjid. Dulu kan masa kahwin kan pakai samping. Hulu kili pegang keris. Itu kan masa kahwin. Saya tengok orang kahwin di masjid. Lucu juga sekali. Tak semayang. Dia tak semayang, dia tunggu untuk imam. Pengantin perempuan tak semayang, pengantin lelaki tak semayang. Saya tanya dia, kenapa kahwin di masjid? Nak berkat ustaz. Berkat apa yang kau tak semayang? Semayang berkat lah. Lepas tu hebat lagi, selepas kahwin, dia ciumnya bini dia depan tu imam. Tu imam pula baru kematian bini. Jadi itu. Allah Akbar. Tu imam pun mengadu pada saya, kalau boleh ustaz, buatlah. Dia orang kahwin di rumah, boleh tidak pun dapat nasi biryani kan begitu. Jadi masjid tak ada nasinya, air mineral je. Tu imam beritahu lah, bukan saya tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan apa ni di sini bercadar nak poligami, jangan kahwin di masjid lah. Astagfirullahaladzim. Ada cerita poligami. Bunyi. Saya pun berani bercakap di sini. Ya. Apa nama ni? Di rumah pun tak berani juga. Sebab menghormati isteri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, apa nama ni? Kita datang sembahyang isyak berjemaah. Sebab di bulan Ramadan ni senang. Sebab syaitan dah tak ada lah. Cuma kena lawan nafsu je. Nafsu. Cuma kita ni masa berbuka puasa tu, tak boleh nak lawan nafsu. Minum banyak, makan banyak. Minta maaf tuan-tuan. Kita ni kononnya nak ikut Nabi. Nabi makan sikit, kita ni sikit-sikit makan. Kan begitu? Jadi satu lagi, Nabi jaga makan, kita asal jaga je makan. Itu beza kita dengan Nabi. Jadi kita tengok apa yang Nabi makan waktu berbuka. Itu ibadat tu. Nabi makan tambah tu tak? Nabi makan start dengan rutab. Rutab ni kurma basah, kurma yang fresh. Tapi di Malaysia ni payah sikit lah. Yang ada pun daripada Iran je, yang bam tu. Ataupun tamar. Tamar ni yang kering. Kalau tak ada tu, baru Nabi minum air. Maksudnya air tu yang ketiga. Kita air dulu. Air pula tak menepati sunnah dah. Air Coca-Cola. Jadi air Nabi tadi tu air masak, air biasa. Ada riwayat kata air Zam-Zam, tapi ada riwayat kata air masak sebab Nabi di Madinah waktu itu. Jadi itu isu dia. Jadi kita buat apa yang Nabi buat, dengan sendirinya dapat pahala percuma. Tapi dengan syarat tahulah. Nabi makan kurma sebiji, 2 biji. Nabi makan angka ganjil. Kita ganjil juga 45 biji. Itu masalah orang kita. Jadi nak habiskan 45 biji tu sampai tak sempat. Berkaitan dengan sembahyang maghrib ni, dulu ataupun selepas makan, dia ada 2 perbicaraan. Yang pertama tuan-tuan, kalau kita makanan tu belum hidang, sunat kita makan sembahyang maghrib dulu. Kalau belum hidang, dah makan kurma dengan air, makanan belum hidang, jadi sembahyang maghrib dulu berjemaah. Kalau dah hidang, makan dulu sampai habis. Yang tak boleh tak sembahyang langsung. Sebab tu kalau kita nak buat majlis berbuka puasa di rumah, tak salah kita makan dulu habis, lepas tu baru sembahyang berjemaah. Sebab kosong dah, apatah lagi tengok lauk, ayam, percik, apa lagi, kambing, dan sebagainya. Jadi itu isu. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada qiyam Ramadan ini, sembahyang isyak berjemaah, dan selepas itu sembahyang sunat selepas isyak, dan sembahyang tarawih. Tarawih ni tuan-tuan, kalau kita fikir baliklah, kenapa ada dalam bulan Ramadan je, tak ada bulan lain? Bulan Ramadan, dia tarawih ni paling sikit 8 rakaat tuan-tuan yang Nabi buat. 8, 10, 12, ada yang kata 20. 20 tu zaman Sayyidina Umar. Jadi kita jangan bergaduh di segi bilangan. Paling tidak kita buat 8. Tak ada masjid buat 2 ke ada? Tahu? Tuan orang mana Melaka? Tahu ke Melaka? Yang buat 2 tu kita buat di rumah. Buat 2 rakaat, apa tu mengantuk. Jadi sembahyang Nabi 8 rakaat. Ada riwayat kata. Jadi waktu masjid paling sedikit 8 rakaat. Jadi kita mengharapkan 8 rakaat yang kita sembahyang di masjid itu termasuk